Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi tuan-puan, perenggan yang pertama di sini dinyatakan salah satu sifat Muslim yang benar ialah dia tidak akan suka memberi kesaksian palsu kerana perbuatan itu haram. Firmanullah Ta'ala dalam suratul Hajj ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajtanibu qaulaz zur, yang bermaksud dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Puan-puan, hari ini kesaksian-kesaksian kita sangat mudah kita nak bagi saksi, nak bagi menyatakan sokongan. Biasa kalau saksi ini adalah sokongan kita. Sebab dalam media sosial, dia sokongan itu hanya melalui simbol like. Kan? Jadi kalau simbol like itu macam, kalau pernyataan itu pernyataan palsu, kita like aja kita pun seolah-olah menyokong kesaksian-kesaksian yang palsu. Jadi kita menambah garam permusuhan, asam garam, rasa nikmat permusuhan, seolah-olah permusuhan itu sudah jadi nikmat kerana apa? Followers, kerana banyak likes, banyak followers. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita. Sebab apa? Sebab salah satu daripada perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam ini kita tahu adalah pembinaan akhlak. Dan untuk membina akhlak ini, Nabi telah mencatat 4 jenis jahiliah. Kan diorang yang hidup pada zaman jahiliah itu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan, menyinarkan balik dia dengan Islam. Jadi jahiliah, zaman sebelum Islam. Kehidupan mereka, sistem mereka semua adalah jahiliah. Tapi ada 4 faktor yang sangat besar yang disebut di dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan jahiliah. Yang pertama disebutkan sebagai himayatul jahiliyah. Himayatul jahiliyah, yang ini yang terkait dengan kesaksian palsu. Apa maksud himayah? Himayah maksudnya pembelaan. Membela. Pembelaan berdasarkan spirit jahiliyah. Jadi jahiliyah ini di luar daripada Islam. Maksudnya benda-benda yang berdasarkan mungkin sentimen. Okey, sebab dia popular, sebab dia selebriti, ya kan? Jadi apa je yang dia cakap betul sudah, begitu kan? Sehingga kan kita tidak boleh menggunakan akal kita untuk okey, baik saya kena dengar satu pihak lagi. Kan? Jadi kita terus-terus memberi pembelaan. Jadi mungkin orang ini memberitahu tentang kesaksian palsu. So benda ini sangat menakutkan tuan-puan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajar kita, kalau kita nak membela, jangan membela cara jahiliyah. Jangan membela benda-benda yang palsu. Jadi kita perlu memberi kesaksian kita ataupun pembelaan kita walaupun hanya like. Dan tengok dulu benda ini betul ataupun tak. So kalau rasa tak betul, simpan. Your like is very expensive. Benda itu sangat-sangat bernilai. Jangan mudah-mudah nak like. Jadi kalau tak like pun tak apa. Sebab orang sekarang ini dah ada satu penyakit dah. Penyakit kalau tak like banyak tu. Okey, dia kata kalau tak like banyak, dia jatuhkan anak ni. Kan ada video tu kan, dia pergi lambung anak dia. Ataupun ada satu lagi tu yang dia gayutkan anak dia dekat tingkap. Ini orang putih, orang luar lah. Dia kata kalau tak dapat 1000 like, budak ni jatuh. Macam tu. Jadi dia dah terlalu menggilai like. Kita buat macam ni, kita nak cakap macam ni, orang berapa orang like berapa orang like. Jadi itu yang jadi kita punya pemikiran. Dan media-media sekarang pun macam tu juga, nak tengok berapa ramai follower yang teramai. Okay, yang paling ramai itulah tu yang tersasul tu Kak Salwa sebut, Datuk Siti Nurhaliza. Oh, sampai 6 million macam tu kan, dia punya pengikut, followers dan sebagainya. Takut 6 million followers kat akhirat tu macam mana Kak oi. Jadi kita lihat itu dan kita kena pandai, sebab pandai menerangkan kepada anak-anak kita dan sebagainya. Macam malam tadi tuan-puan, time nak makan tu, dinner, anak-anak kita lah, umur 14 tahun, ada umur 11 tahun, cerita-cerita berkenaan isu semasa lah kononnya kan. Mula-mula dia cerita pasal
adik-beradik dia duk mengadu itu, mengadu ini, mengadu itu, mengadu ini. Saya kata, yalah sebab aduan-aduan ni umpatan juga ni kan. Jadi kalau dalam keluarga kita tak boleh nak kekang, dia dah jadi perangai dah tu kan. Jadi saya kata boleh tak cerita benda lain yang berunsurkan idea. Contohnya you nak sebut pasal apa, matematik ke, sains ke, apa yang ada dalam Al-Quran ke. So that one, okay, we can discuss. I want to hear from you, saya kata. Wah, lepas tu anak saya pun bawa satu ni iPad, dia pergi cerita dinosaur perubahan dinosaur lah pula. Dulu ada dragonfly yang besar apa. Umi tahu tak 2.3 kaki berapa dia kata. Lepas tu saya kata tak tahu, kita nak makan ni dia suruh ukur lah pula 2.3 kaki berapa. Kita cerita pasal sains ni sebab tak bagi cerita keburukan orang kan. Tak tahulah Umi 2.3 kaki berapa. Umi tengah nak siapkan makanan ni. Waktu dia pergi kerja ayah dia pula. Ayah dia bagi pembaris. Ukurlah sendiri kau. Lepas tu dia ukur memang. Dia ukur. Ya Allah Umi, betul ke ada dragonfly yang besar macam ni kan. Jadi anak-anak kita cerita-cerita. Sampai akhirnya ceritalah pula pasal artis. Kita pasal siapa Sufian tu yang. Apa lagu dia yang tu. Apa, lagu dia apa haram. Bukan. Di matamu. Jatuh. Jadi dia cerita. Jadi bila cerita tu kan dia kata Sufian ni guna Elvira Loy punya apa tu prop tempat apa ni pengantin lah, pelamin lah macam tu kan. Jadi kita nampak dia seolah-olah one side, dia pada satu side saja. Dia kepada Sufian ajalah kan, macam kesian pada Sufian ni apa semua. So lepas tu saya ajak dia orang berfikir sebab anak-anak kita ni kita kena latih tuan-puan kan untuk dengar dua pihak. So saya kata manusia ini biasanya kita tak boleh nak judge dia kenapa dia putuskan tu, orang yang memutuskan tu adalah jahat ya. Kita tak boleh kata gitu. In a way macam seolah-olah saya pun kena cakap anak saya suruh dengar side Elvira Loy jugalah. Dengar juga daripada side Sufian. Sebab benda ini adalah benda isu semasa tuan-puan dan dia berada di dalam lingkungan perbincangan anak-anak kita. Tapi nak jadikan dia adil, okey saya kata macam ni. So dan saya kata dengan dia, apa yang Sufian dapat? Menang, dia kata. Apa yang dia dapat dengan menang itu? Duit. Okey. Duit tu untuk apa? Guna sampai duit tu guna. Oi, macam-macam lah Umi duit boleh guna. Sebab kita nak pergi sampaikan kepada Allah. So it goes back to your niat. Kenapa you keluarkan pernyataan tersebut? Kenapa you keluarkan satu update, let's say lah your ideas ke your opinion. So kalau you keluarkan opinion itu untuk memihak kepada seseorang, what is the purpose? So boleh sampai tak pada Allah? So kalau tak sampai pada Allah, you jangan sebut benda ni. Jadi kita susun dan atur mereka sebab apa? Himayatul jahiliyah. Kita tak nak terperangkap dalam membela orang-orang ataupun pihak-pihak yang berbentuk jahiliyah. Jadi tuan-puan, dalam hal ini kita kena banyak sama-sama melakukan solat istikharah. Sebab everyday life kita kena banyak buat decision. Kita buat keputusan, kita ada pandangan dan sebagainya. Bukan istikharah itu hanya untuk memilih jodoh. Tapi istikharah orang kena ambil jodoh je kan. Sembahyang istikharah kan Ustazah kan. Sebab saya dah ada 2 orang yang Minang ni Ustazah. Istikharah kan. Saya kata kalau seorang pun boleh. Saya kata kan. Tak semestinya nak tunggu orang meminang baru nak solat istikharah. Jadi apa-apa pun mulakan dengan solat istikharah. Sebut pada Allah malam dah solat tahajud dan sebagainya. Terus solat istikharah. Walaupun tak ada apa-apa, minta kekuatan istikharah itu. Ya Allah, aku tahu setiap hari aku mempunyai puluhan keputusan yang aku perlu lakukan. Aku takut ya Allah sekiranya aku melakukan keputusan itu mengumpankan aku ke neraka-Mu. Bantulah aku dalam membuat keputusan. Kadang-kadang bila kita dah solat istikharah macam tu kan, tiba-tiba kita nak sebut iya kan, Allah akan bantu kita. Tak jadilah pula. Macam tu. Rasa tertukarlah pula niat kita kan. Rasa macam tak sedap, tak selesa nak kata ya. Di situ bantuan daripada Allah. Sebab kita tak boleh nak depends on people. Nowadays nak depends on maklumat lagi lah tuan-puan. Nak depends on maklumat dengan ilmu nak bezakan pun payah. Belum tentu maklumat, kebanjiran maklumat ni. Saya pernah cerita dengan tuan-puan dulu kan. Masa mula-mula email. Wow, kita orang dapat email kan. Lalu email kita baca kan. Panjang dan sebagainya. Kalau sekarang ni WhatsApp. Sekarang ni ada Facebook. Kalau dulu email. Saya pernah dapat email waktu itu berlaku peperangan antara Afghanistan dengan Rusia. Kat situ ada Taliban dan sebagainya kan. Jadi kita nak memahami. Payah tuan-puan sebab dia faham kan dulu-dulu kan mana ada kita tunggu surat khabar je lah.
ataupun TV je lah. That is only the medium yang kita boleh dapatkan maklumat. Tuan-puan, dapat punya lah panjang kasi kata Alhamdulillah lah dapat lah maklumat kan. So dia cerita, rupanya yang berlaku di Afghanistan itu, peperangan itu adalah daripada 3 pihak. Dia sebut daripada Taliban, dia sebut spesifikasi Taliban, apa yang Taliban lakukan. Lepas tu dia kata mafia, lepas tu satu lagi Rusia. Jadi ketiga-tiga ini bila digabungkan, kata akhir sekali kesimpulan perangan terakhir, tiga-tiga ini bila digabung jalin, dia menjadi tali rafia. Penat tau kita punya baca perenggan demi perenggan. Kata ya Allah ya Tuhanku, kena baca perenggan akhir sekali lah patutnya kan. Baru kita tengok ni junk ataupun real. Jadi situlah bermulanya centusan di mana kita baru sedar bahawa hidup kita ini dibanjiri dengan banyak maklumat. Tapi untuk mengetahui maklumat itu sesuatu pengetahuan, ilmu ataupun tidak, dia perlukan stage yang lain untuk kita tapis. Jadi sama-samalah kita berjuang untuk himayatul jahiliyah ini tukar kepada himayatul islamiyah. Jadi kita membela dengan kebenaran Islam. Bukan membela berdasarkan sentimen, apatah lagi kita membela berdasarkan nafsu. Sebab saya suka dia. Sebab memang saya seronok suka dengan lagu-lagu dia kan. Jadi yang himayatul jahiliyah itu perlu diubah. Dan kemudian Allah berfirman dalam suratul Furqan ayat ke-72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Jadi ayat ini menerangkan tentang sifat dan sikap orang-orang yang dia tidak memberi kesaksian palsu ataupun orang yang nak himayatul islamiyah, ya, bukan himayatul jahiliyah. Apa ciri-ciri dia? Dan orang-orang yang tidak dia menahan diri dia daripada memberi kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang ataupun situasi yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lagha bil lagwi, lagha yang tidak berfaedah, apa yang dia buat? Marru kirama. Dia akan berlalu saja dan menjaga kehormatan diri dia. Nah, jadi maksudnya tengok, dia tak boleh nak buat apa, tak payah fikir. Pergi je lah, belah je lah, jalan sajalah. Jangan dilayan. Ya, okey. Baik, seterusnya Rasulullah memperingati kita dalam sebuah hadis. Baginda bersabda, tidakkah aku beritahukan kepada kamu apakah dosa yang paling besar? Kami berkata, tentu wahai Rasulullah. Baginda berkata, mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah. Jadi antara dosa besar berlaku syirik kepada Allah. Dan kedua, derhaka kepada ibu bapa. Kalau tengok ranking, yang pertama hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah institusi kekeluargaan. Lepas tu baginda bersandar. Lepas Nabi sebut dua benda ini, akidah kita, kemudian Nabi sebut keluarga, kepentingan ibu bapa. Nabi bersandar, kemudian baginda bangun lalu bersabda. Bila dia bersandar, lepas tu dia tegak. Dia bercakap balik lagi, dan bersaksi palsu. Ya. Bersaksi palsu, dan baginda tetap mengulanginya sehingga kami berharap baginda akan berhenti. Bersaksi palsu, bersaksi palsu, bersaksi palsu. Kita tahu ya, baginda SAW ini adalah Rasul yang apabila dia bercakap, semuanya datang daripada wahyu ilahi. Dan kalau macam ni tuan-puan, kalau kita boleh kembali, cuba bayangkan kita berada di tempat baginda SAW, dia boleh bercakap berkenaan dengan syirik, dia boleh bercakap dengan berbuat baik kepada ibu bapa, kemudian dia terdiam dan bersandar. Tiba-tiba dia bangun balik. Jadi kalau tengok daripada sudut ilmu psikologi, dia ada something yang dia trigger his mind atau dia nampak sesuatu. Jadi Nabi nampak telah dipertunjukkan oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW yantiqu, dia tidak akan natiq ataupun bercakap daripada hawa nafsu dia. Tetapi in huwa, sesungguhnya apa yang dia katakan itu wahyun yuha. Semuanya adalah wahyu daripada Allah belaka. Jadi dia nampak sesuatu. Mungkin dia tergambarlah kita ini yang banyak like-like-nya kan, benda-benda yang palsu. Dia boleh nampak tu. Tapi dia nak menceritakan keadaan yang dia nampak kepada para sahabat, susah sebab sahabat tak sampai ke zaman itu. Zaman kita ni kan. Jadi Nabi boleh nampak apa yang berlaku pada kita hari ini. Tapi nak disampaikan padanya, dia sebutlah kesaksian palsu. Dia sebut berulang kali, bukan 3 kali.
Dia lebih daripada itu. Sehingga para sahabat kata, sehingga kami berharap, boleh tak berhenti Nabi? Ya Rasulullah, berhenti boleh tak cakap itu? Kau faham lah, kau faham. Berulang-ulang kali. So meaning that there is something yang merisaukan, worry much to the Prophet, to his heart. Jadi dia nampak dan dia rasa risau dengan perkara sedemikian. Baik. Jadi himayatul jahiliyah. Ada 4 tadi kan saya sebut himayatul jahiliyah. Yang kedua adalah zannul jahiliyah. Zannul jahiliyah yang kita nak masuk nanti. Sangkaan, buruk sangka. Zannul jahiliyah. Yang ketiga adalah hukmul jahiliyah, pentadbiran yang jahil. Ni semua sistem-sistem. Dia seolah-olah macam satu dunia, ya. Satu bentuk, satu dunia, satu kelompok yang berbeza. Dia himayatul jahiliyah, pembelaan tu dia ada dia punya dunia dan juga ada package dia sendiri, senang cerita. Kemudian zannul jahiliyah, sangkaan buruk sangka ini dia ada dia punya proses sistem engine dia sendiri. Kemudian hukmul jahiliyah, sistem pentadbiran dan juga pengurusan yang jahil. Kalau macam kita sekarang ni banyak guna sistem apa tuan-puan ya? Kita kata capitalist dalam bidang ekonomi kita, whatsoever lah, benda-benda yang bukan daripada Islam itu semua adalah jahiliyah actually, ya, hukmul jahiliyah. Begitu juga yang akhir sekali adalah tabarruj jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah. Tabarruj, perhiasan, penampilan dan sebagainya. So dia ada dunia dia sendiri. Dia ada industri dia sendiri. Ya? Jadi hukmul jahiliyah ada industri dia sendiri. Himayatul jahiliyah ada industri dia sendiri. Kemudian zannul jahiliyah ada industri dia sendiri. Dan dia ada implikasi yang sangat besar. So, seolah-olah dia macam 4 penjuru. Kalau dalam kotak tu setiap sudut itu dia adalah jahiliyah yang mengepung perkembangan masyarakat di dalamnya. Maka kita perlu pulihkan balik kepungan ataupun sempadan-sempadan tersebut untuk membentuk masyarakat yang beriman dan sebagainya. Baik, kita teruskan kepada menjauhi buruk sangka, muka surat 212. Jadi muka surat 212 ini yang saya masukkan tadi, buruk sangka zannul jahiliyah. So zannul jahiliyah bukan hanya sebagaimana yang kita nak bincangkan ini ya, dia sangat besar implikasi dia dan sebagainya. Sebab zannul jahiliyah akhirnya nanti dia akan kembali balik kepada akidah. Sebab buruk sangka sesama manusia, buruk sangka dengan diri sendiri, dengan kejadian dan sebagainya. Oh, saya ini berkahwin dengan suami saya diperangkap. Kata, saya ni telah disihir, contohnya kan. Saya dah mabuk cinta dah waktu tu. Padahal kita tahu cinta tak bertepuk sebelah tangan kan. Jadi bila begitu kita telah menyalahkan takdir akhirnya. Bila menyalahkan takdir kita tak reda. Bila kita tidak reda akhirnya kita jadi syirik, nauzubillah min zalik kan, dan kita kufur kepada Allah. Begitu juga kalau mempersoalkan golongan yang merasakan diri dia ini, saya perempuan tapi terperangkap dalam tubuh lelaki, dia kata gitu kan. Sudah tuan-puan, takut berhati-hati tahu cakap tu. Dia tak adalah kita bercakap ni, kita dengar daripada orang bercakap kan. Itu tanda apa? Dia tidak menerima hakikat dan realiti hikayat takdir yang diberikan oleh Allah. Dia kena start daripada redha. Dia kena redha dengan diri dia. Redha dia lelaki. Dia redha dia adalah perempuan. Kan? Itu sebab tu kan dalam Islam Nabi tak suka kita sebut kalaulah aku jadi lelaki, kalau. Sebab bila kalau itu dia membuka suatu pintu khayalan, pintu imajinasi, pintu kecenderungan. Kemudian kita layanlah pula kipas-kipas pintu kecenderungan tu kan. Sebab kipas dia lawannya lah aku kalau aku perempuan, dia kata gitu kan. Lepas tu start lah pula pakai tudung. Mata aku, dia tengok cermin, dah tengok cermin tak lupa baca doa pula. Kan kalau baca doa tu kita ingat balik, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan penciptaanmu ini, maka indahkanlah akhlakku. Maksudnya kita daripada awal lagi kita diajar untuk redha, terima kita sebagaimana kita. Tak kisahlah kita nampak hidung kita pesek semacam je kan dekat cermin itu, tapi indah pada Allah. Dah tentukan benda itu indah. Dan ulama ajar kita doa supaya kita ingat indah ni ciptaan Allah. Sebab memang pun indah. Apa yang lebih indah daripada ciptaan manusia? Kan? Sebab Allah ciptakan kita ahsanu taqwim. Allah cipta kita dengan sebaik-baik ahsan. The best creation. Kita adalah
penciptaan yang paling baik. Jadi yang dia kena fokus apa? Akhlak. Ya Allah, yang dia kena risau apa? Fahassin khuluqi. Ya Allah, indahkanlah akhlakku ya Allah. Perindahkanlah akhlakku. Jadi kita dah diajar dah daripada awal lagi. Jadi sebab itu kecenderungan dengan perasaan, sangkaan kan. Ya Allah, rasanya aku ni lelaki yang terperangkap dalam tubuh wanita. Dah pula kan tu jadi tomboy. Ya, jadi pengkit. Ya. Dan ini ada persatuan-persatuan dia tuan-puan. Saya dulu masa menyelesaikan kes-kes, sebab kita dengan perempuan, kita selesaikan kes perempuan lah. Jadi kes kita adalah kes tomboy. Memang dia ada pengkit ke apa-apalah kan. Dapat dia punya apa tu brosur dia, subhanallah, brosur dia sangat-sangat nak kata apa ya, penuh dengan semangat, dengan inspirasi, idea-idea yang idea-idea itu sepatutnya ada dalam Islam. Kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerjasama pada kebaikan dan juga ketakwaan. Tapi dia ni ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dia bekerjasama atas dosa dan juga permusuhan. So they are very close. Dia in fact macam seolah-olah ada grup dia tersendiri, usrah dia tersendiri kan. Dia ada pengisian-pengisian, dia ada bantuan-bantuan. Kalau dia academic line, dia ada grup dia yang membantu kawan-kawan dia untuk bijak dalam akademik. Tapi dia kena subscribe to that society lah. So once dia jadi member, dia akan disokong. Dia akan dibimbing, dia ada kawan dan sebagainya, penerimaan sebagainya. Jadi kalau begitu memang tidak hairan lah kalau sedikit masa yang lalu Sajat kan, kita tahu kan, Fizwan tu mengumpat dah tu, tapi dia untuk tiba tuan-puan, dia kembali sudah. Safi ke Sajat? Oh, Safi, minta maaf. Okey, Safi dia dah kembali dah kepada Islam dah kan. Lepas tu pakai songkok lagi apa semua, tapi tidak bertahan lama. Because apa? Sebab dia memang akan ada grup belakang dia. Nak tarik balik tu. Nak tarik balik tu dia kena ada kekuatan. Yang kalau boleh himayatul jahiliyah kita, dia adalah himayatul jahiliyah kalau tak sebut dalam Quran, takkan adalah sampai sekarang ni kan. Jadi maksudnya sampai sekarang ini. Jadi mungkin di situ ada terima ugutan, barang-barang dia tak nak dijual ke apa ke sebagainya sebab dia dah bertukar corak kan. Jadi Masya Allah, waliyazubillah, kita harapkanlah mereka ini dibantu oleh Allah, dan juga sesiapa yang ialah kita sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya dia kembali balik ke pangkal jalan ya. Jadi hati-hatilah dengan buruk sangka, kerana buruk sangka itu adalah ucapan bohong. Jadi dahsyatnya zannul jahiliyah ini, buruk sangka itu dia boleh menyebabkan hubungan kita dengan Allah tercalar ya. Begitu juga hubungan dengan manusia memang sudah tercalar balal lah. Sebab buruk sangka, tengok dia ni jemput kita mesti nak tayang lah. Dia apa yang dia ada, padahal orang tu tak ada nak merasa nak menayang pun. Dia pun pakai, ya Allah, sebeban lah gelang apa semua nak menayang juga ya. Dah pergi ke kenduri, dia sendirilah yang kena ragut lah, dia kena itulah, kena menyusahkan diri sendiri. Start from zam ya. Jadi itu benda simple, sebelum lagi benda besar-besar tuan-puan. Kalau benda besar-besar, Masya Allah, itu yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di Afrika dan sebagainya kan, yang peperangan saudara. Makanan dah masuk dah, tapi diletupkan lori kontena yang bawa makanan tuan-puan. Jadi yang sebelah sana yang menunggu bantuan tak sampai. Sebab apa? Sudah diletupkan di sini. Siapa yang meletupkan? Saudara sendiri. Kulitnya sama, agama sama. Jadi kerana apa? Kerana tak subscribe tu diorang punya ideologi, tak sokong puak dia, tak sokong parti dia, tak sokong kumpulan dia dan sebagainya. Waliyazubillah. Okey, jadi kemudian ni kita lihat muka surat 213 di mana Allah berfirman dalam suratul Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Jadi di sini Allah bimbing kita, kalau kita rasa nak berprasangka, kita tak tahu, selagi kita tak tahu, jangan ikut. Jangan kita ambil tahu, jangan kita sibuk-sibuk nak buat keputusan pula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat esok. Jadi gunalah kita punya pendengaran, gunalah penglihatan kita, gunalah hati kita untuk mengambil tahu. Jadi kalau kita tak tahu, jangan kita membuat sesuatu sangkaan daripada ketidaktahuan kita, daripada jahilnya kita.
Jadi kalau kita nak buat sesuatu, okey, barulah kita sebut dan kita cakap. Jadi benda yang sangat simple tuan-puan. Kita tengok anak kita jalan dengan orang lelaki ke apa ke, kita dah menyangka-nyangka. Jadi bila balik kita dah menuduh-nuduh dia. Jadi sedangkan mungkin anak itu jalan dengan lelaki tersebut bawa barang cikgu ke, kan, dan banyak benda lah. So jangan mudah kita melatah, dan kita kena tanya dulu kenapa macam ni, apa yang begini-begini. Jangan cepat hukum. Yang ni saya belajar daripada anak saya sendiri tuan-puan. Adalah satu kes itu. Jadi kita kata anak kita lah buat, sebab dia kunci kereta saya tu dah patah. Jadi ayah dia pun pergi letak macam glue gun, jadi letak glue gun tu, okey, boleh lah, sebab nak pergi cari tempat kunci tu payah, letak glue gun. Jadi kemudian bila nak start kereta, dia yang start kereta juga, anak saya juga start kereta. Bila start kereta tak boleh jam, tak boleh buka, tak boleh keluarkan auto punya kereta, kan? Contoh Honda Jazz tu lah, tak boleh. Lepas tu kita pun sound anak kita, ini jangan pandai-pandai nak start sendiri. Tengok kan dah jadi macam ini, tak tahu apa benda ni semualah kan. So lepas tu saya pun tengok kunci tu balik. Sebab dia kembung semacam sebab gelugan tu lah kan. Sebab dia rasa mungkin ada benda lain tu. Kita pun kikis lah gelugan tu. Lepas kikis gelugan tu, baru boleh masuk ke dalam start. Rupa-rupanya kereta tu, Honda dia start yang pertama, pusingan yang pertama dia untuk masuk kunci yang pertama. Lepas tu yang kedua dia akan masuk ke dalam lagi. Bila glue gun tu dia stopkan untuk gigi yang kedua masuk. Malah tak boleh kan. Lepas tu baru boleh dah tu. Jadi lepas tu anak saya pun sebut, Umi. Dia kata, please do not jump to the conclusion. Dia kata, jangan jump to the conclusion, benda ini saya yang buat. Jadi dia memang dia masa mula kita marahkan tu kan, muka dia berubah tau. Sebab memang hajat dia untuk membantu. Tapi bila kita dah bagi remark dekat dia, macam tu lah, tangan gatal sangat apa semua kan. Jadi rupa-rupanya tangan kita yang gatal. Sebab gulukan punya tebal. Jadi benda begitulah yang boleh mengakibatkan anak pun tidak baik dengan kita, tak rapat dengan kita. Lagilah tuan-puan, bila kita dah macam tu kan, kita cerita kat orang, ni anak saya ni lah yang tangan gatal tu. Depan dia cakap dengan orang, anak kita tak akan rapat dengan kita, dia akan jarak aja dengan kita. Jadi kita tak boleh memenangi hati dia. Kerana apa? Kerana buruk sangka tu tadi ya. Okey, kemudian akhirnya kita tengok juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Sesungguhnya seseorang mungkin mengucapkan perkataan yang diredai oleh Allah dan dia tidak sedar akibatnya. Okay. Kerana boleh jadi Allah meredainya kerana hal itu sehingga pada hari dia bertemu dengannya. Begitu juga seseorang mungkin mengucapkan perkataan yang dimurkai oleh Allah dan dia tidak sedar akibatnya. Kerana boleh jadi Allah memurkainya kerana hal itu sehingga hari kiamat. Sebab kita bercakap ini dalam banyak-banyak anggota organ kita, lidah lah yang tak bertulang. Jadi sebab kita bercakap je, kita tak tengok balik, tak muhasabah balik kan. Tu yang tadi cakap sikit aja, anak kita pun terasa dah, dia pun akan jarak dengan kita.